Alright, what's up semua? Kita join kembali dalam podcast Aperture Podcast. So, saya host anda, Riz, dan hari ni saya bersama Zaf. Yo, what's up guys? And Nabila. Yes, hola. How you guys doing? I think kita skip. Dah lama kita tidak ketemu. Ya. Betul. 2-3 minggu kan. Masing-masing ada yalah kita nak settlekan vaksin kita apa semua. Vaksin. Dah fully vaccinated lah sekarang. Yes. Dah boleh dine in lah. Dah boleh dine in lah. Dah boleh dine in. Any of you guys pergi dine in? Dah pergi dine in lah? Belum lagi? Aku semalam nak pergi tapi kedai tu tak bagi dine in lagi. Paksa tapau je. Nabila dah dine in lah? Hari ni first day baru boleh keluar. So yes, hari ni. Oh yelah. First day lepas First 14 day. hari. Second jab. Tapi Zaf tak 14 hari lagi dah habis? Dah semalam. Dia. Okay. You guys skip. Alright, cool. So hopefully semua orang settle dengan vaksin. Lepas ni slowly kita dapat open up balik a lot of kita punya apa ni? Space kita lah kan. Space kita semua kan. Anyway, okay, so tak nak buang masa lagi. So this week I think kenalah kita buat cerita ni this week. So cerita apa ni yang kita nak buat ni mungkin dah related dengan kemerdekaan sikit cerita lah kan. So berkaitan dengan cerita kemerdekaan sikit kan. One way somewhat related. And then kita dah nak kita akan sambut merdeka kita yang ke-64 on I think Selasa kan. Until 31st August. So Malaysian 64 punya celebration agaknya, walaupun tak ada celebration dah, tapi in a way kita merdeka daripada jajahan lah, saukar jajahan. And then cerita ni yang kita nak review kali ni, title dia Grave the Fireflies. Dan cerita ni berkisah tentang satu ketika zaman peperangan lah, World War 2 lah kan. World War 2 lah, in fact World War 2 kan. In a scenario where sebuah negara tengah terlibat dalam perang yang besar, dan macam mana masyarakat tu go through that scenario lah. So cerita yang kita tengok ialah Grave of the Fireflies. So Grave of the Fireflies ni kali ni unik sikit lah. Kita ambil cerita animation. Consider animation ni kan? Yes, consider animation. So Grave of the Fireflies ni cerita 1988. About berapa tahun dah? 30 tahun ada? Lebih. 30 lebih. 30 lebih tahun 30 plus year lah. Ya. The reason kita ambil cerita ni kebetulan dengan Merdeka lah. Merdeka tu one of the main reason kita ambil cerita ni lah, nak cari satu cerita. Tapi cerita ni highly rated tau. Agak kata orang yes. MDB 8.5, Rotten Tomatoes 100%, Metacritic 94%. 94, ya. Yes. Cerita ni saya cakap dia antara cerita anime yang diorang boleh give a lot of impact lah dekat viewers kan. So cerita ni berkisahkan directed by Isao Takahata. Well, of course kita semua tak kenal semua ni. Toru Hara. And then cerita ni I think released somewhere around 16 April 1988. And dia box office cerita ni about 516,000 USD lah dia punya box office dia. Cerita ni berkisahkan macam kita cakap tadi, dia berkisahkan cerita satu kehidupan di saat perangan tengah berlaku lah, which involves ada satu family dekat Jepun ni. I think diorang father dia askar kan. Military lah. Father dia askar. Yes, military. And then dia tinggal Navy keluarga kan? Navy.
So dia tinggalkan keluarga dia, dan Jepun basically on the brink of nak kalah lah masa ni kan, dah nak kalah masa ni. So dia punya konflik between apa jadi pada masyarakat masa waktu perang tu lah, sangat apa ni, dahsyat lah. Dia present macam mana ada starvation, macam mana ada apa ni, masyarakatnya, pecah belah masyarakat apa semua kan, semua dalam keadaan ekonomi yang tak stabil dan semua. So yeah, so inilah kisah dia, dan mengisahkan dua watak utama, seorang budak lelaki, teenager boy, yes, dan seorang budak perempuan, which is adik dia, yang go through saat kehilangan ahli keluarga semua ni lah. So cerita ni dia unik sikit sebab dia start daripada ending of the cerita tau. Dia start, kalau you guys perasan lah, dia start daripada ending of the cerita. So dia flashback lah macam mana, apa sampai menyebabkan sampai ke ending cerita tu lah. So pengembaraan dua orang adik-beradik ni, dia macam cakap lah, dia berada dalam keadaan masyarakat yang kata affected by the war lah. That's it lah, affected by the war. So okay guys, what do you think? Mari kita tanya Zaf dulu lah tentang story dia, tentang plot dia. Okay, sebelum tu aku nak tanya kau dulu. Sebab aku tak tahu kewujudan cerita ni. Okay, to be honest lah. Okay, even though dia rating tinggi, aku memang tak tahu. Aku tak minat sangat dengan anime punya animation ni. Selalu anime yang macam ni, yang movie macam ni tahun-tahun late 80s, 90s ni, dia berat tau dia punya. Lama kan? Tema dia agak berat tu sebab aku susah nak tengok. So mana kau jumpa cerita ni sebenarnya? Okay. I think I jumpa cerita ni bila I nak cari, I was looking for like movie yang kata bagi impactful. Ada macam list of movie yang impact impact apa ni, so I think one of the movies suggested this lah. And then dia orang kata put the same kind of list yang ada cerita macam apa, Space Odyssey. Dan satu lagi yang cerita yang Asuka tu apa, yang Asuka Riot list apa, Saving Private bukan dia I think Schneider List Cinder List. Cinder List. So dia cerita yang macam highly critical ni cerita lah. Dia so dalam cerita tu ada grave reference, dan I took liberty nak tengok lah. Then dia tengok, faham lah kenapa dia boleh masuk dalam list lah. So sampai right. Okay. So macam aku cakap sebelum ni, yang anime yang jenis macam ni selalu ni berat kan. Tapi surprisingly cerita ni tak berat sangat lah. Dia a bit more straightforward kan, tapi ada message yang mendalam lah kan. It's a very powerful movie pada aku lah. Very powerful movie kan, sebab dia tunjukkan macam mana war ni impact normal people kan. So how people to nak survive. Okay, tak kira kau kaya dia tak cerita ke, kau miskin ke. Yes, exactly. Dia betul. Semua impacted dengan peperangan ni. So basically dia just tunjukkan dua orang adik-beradik ni to survive lah. Macam mana abang dia terpaksa cope, even though dia pun budak lagi kan. Betul. Dia budak lagi. Aku tak tahu dia dah habis sekolah belum lah. Tapi yang makcik dia selalu macam peli dia yang dia tak kerja kan. So aku tak tahu dia umur dia apa, tapi pada aku nampak macam dia budak lagi, tapi dia terpaksa tanggung burden tu, tanggungjawab untuk jaga adik dia yang langsung tak tahu apa-apa. Yes. And then terpaksa at the same time terpaksa menerima hakikat yang keluarga dia dah tak ada. So dia macam mana nak survive lah basically kan. And then dia tak boleh nak mengharapkan orang lain. Even though relative pun sometimes diorang pun ada problem diorang juga. So dia ambil keputusan untuk hidup sendiri. Yes. Which is very powerful message kat situ lah. Tapi again dia still anime tau. So
Yes. that emotion tu aku tak dapat sangat sebenarnya sebab Okay, alright. Okay, that's interesting. Okay, sebab dia kartun kan. So bila expression tu dia tak dapat grab aku sangat lah sebab pada aku dia anime. Dia sebenarnya cerita ni dia memang based on macam autobiography tau punya. I think somehow dia punya penulis tu ada mungkin relative Hilang. ataupun family Ada hilang punya sister. yes something like that. So dia cuba, I think dia cuba nak present cerita ni daripada segi apa yang dia rasa lah agaknya kot something like that. And then dia try to deliver on that point lah, which is dia cuba masukkan those elemen-elemen yang macam cakap lah, emotion yang jarang kita tengok lah dalam at least bagi for my opinion rasa macam deep lah. Dia bagi emotion tu, character emotion tu something I berasa lah bila tengok macam tu lah. What about you, Nabila? Apa you rasa bila tengok daripada story plot? Okay, honestly biasalah aku memang tak suka cerita anime. Memang tak suka. And aku macam pelik, kenapa lah Faris ni suruh betul saya tengok cerita ni. And then masa start aku dia jalan macam 2-3 minit, and then I was like, seriously cerita ni best. And then I ulang lagi tau daripada start. I macam mana yang dia boleh attract lah. Lepas tu and then kali kedua I biar dia jalan. Lepas tu I rasa dia start engage bila dia start hilang mak. Masa mula-mula dia macam tu like macam seriously best. Lepas tu dah sampai dia start hilang mak tu, and then bila makcik dia buat hal lah tu, dia macam makin lama dia macam makin tarik lah nak tengok cerita ni. Memang seriously dia ada rasa sedih, ada rasa macam marah, memang rasa lah. Walaupun dia cerita kartun, Nabila boleh rasa lah. Seriously. Sebab lagi satu kan cerita ni dia memang dia very light tau, tapi dia memang boleh bagi impact. And then dia tunjuk dari semua karakter yang kita rasa memang akan ada. Macam orang yang pentingkan diri, macam at one ada satu masa tu yang doktor tu tahu adik dia sakit, tapi doktor tu cuma macam okay dia sakit, bagi dia makan. Something like macam ada orang yang even pro level punya macam mana dia orang punya attitude masa tu, macam mana dia orang prioritize kerja, macam mana dia orang cari makan, you know how difficult dia orang punya hidup lah masa tu. Masa tu and then dia boleh tunjuk macam mana very innocent brother untuk jaga adik dia sampai dia terpaksa daripada baik dia bertukar jadi jahat. Dia macam relevan lah juga benda tu. Walaupun dia kartun, dia macam bagi impact jugalah. Macam masa orang semua sembunyikan diri, dia pergi keluar bahayakan diri untuk survivekan, untuk bagi dia berdua survive. Dia rasa macam dia memang masa tu dah rasa macam ni memang best lah cerita ni. Dan lepas tu memang yang masa adik dia mati tu memang lagi sedih lah. Memang seriously boleh rasa. Nabila memang tak pernah suka cerita kartun. Beritahu lah, I tak minat anime. Beritahu honestly, I tak minat anime. I tak boleh tengok anime. I tengok anime I rasa macam but pada satu zaman tu macam I think back in early 2000 kot, masa tu anime tengah popular kat Malaysia lah, macam-macam kan. Ada cerita apa, I don't know, Naruto lah, apa benda lah, Bleach lah, apa semua. And then of course lah ada cerita yang movie-movie juga, tapi I memang tak boleh tengok anime lah. Tapi cerita ni macam cakap, I mungkin lain sikit. My view is I tak tengok dia as anime. I tengok dia as cerita yang dia cuba nak present lah. Anime tu just dia punya medium dia nak sampai kepada kita. Dia tak dapat jumpa pelakon, dia tak dapat nak jumpa so dia buat dalam bentuk ni anime lah. Itu je mungkin masa tu itu je mampu dia buat. So and then I terima cerita ni as a cerita. I tak peduli cara macam mana dia present, tapi as a cerita lah tu. Yang I terima dia punya dia cuba bawa cerita ni lah. And then you perasan tak awal-awal tu dia sebenarnya awal-awal tu ialah ending of the story kan. Awal-awal tu ialah ending of the story. So dia tunjuk yang budak tu mati kan lah sekali awal. Bila I tengok cerita, gila, apa cerita ni start dengan mati lah. Apa cerita ni start dengan mati kan. Tapi dia sekejap tunjuk tu, lepas tu dia terus start cerita macam Nabila cakap, macam tiba-tiba dia macam kan, dia macam relax sikit kan. Lepas tu baru dia start build up sampai dah lah. So macam cakap dia
uh, mungkin I tengok cerita secara, macam cakap lah, I tak boleh tengok cerita, I tak kisah cara macam mana dia present, tapi yang penting dia berjaya hantar message of that cerita tu buat I rasa cerita ni macam. And to be honest, saya cakap I tak boleh nak tengok cerita ni kali kedua atau kali ketiga. Cerita ni dia punya apa ni, tak sanggup nak tengok sekali. Jadi mungkin Zaf tak rasa tu lah. Zaf tak rasa sebab dia tengok anime lah. Mungkin tengok live action dia tu mungkin boleh rasa, tapi I tak boleh tengok cerita ni 2 kali. I cakap, oh gila, macam mana? I rasa macam dunia ni tak fair boleh tengok cerita ni. I rasa macam tak fair betul dunia ni. Tapi memang betul. They try portray how the real world works lah during wartime time. So benda tu logik lah. The thing is, bila aku cakap anime tu, expression lah maksud kau. Sebab basically cerita ni bukan pasal those two characters. Dia cerita pasal environment. Environment tu, what happened during war time. Kan dia tak jadi pada diorang saja, dia jadi pada ramai. Dia jadi pada ramai orang. The boy dengan adik dia tu just part of the story je. It's not really about the boy yang dia nak sampaikan. Correct. That's why aku cakap the whole story is very powerful. Tapi sometimes bila aku tengok movies, aku nak attach dengan the characters kan. Macam aku tak adalah minat anime, tapi aku suka Naruto. Bila aku suka Naruto, aku suka all the characters kan. So bila ada scene yang really touching, aku akan rasa sedih sebab aku attach dengan the character. But this movie, aku tak attach dengan the characters. But the cerita overall is very, very powerful, very good. And how the environment change how people interact with one another kan. Macam Nabila cakap yang pasal doktor tu, yang kata adik kau sakit, ubat dia makan je. Tapi from the doctor perspective, dia pun mengalami banyak masalah. Dia pun ada masalah dia juga kan. So dia tak boleh nak portray ada good guy or bad guy and hero versus villain. It's not about that. This movie is not about hero versus villain. Did you guys realise yang mak dia pun jahat? Tahu kan? Mak dia mak dia nak tinggalkan anak-anak dia tahu. Mak dia nak lari tinggalkan anak-anak dia, faham tak? Kalau you guys tengok cerita, you try to read mak between dia the lines pergi kan. mak dia pergi nak larikan menyelamatkan diri. Kan? Mak dia pergi shelter. Mak dia fikir nak larikan selamatkan diri sendiri tau. Sampai macam tu dia bagi message tu macam, maknanya during, I think mungkin mak dia marah ke dengan ayah dia, something I don't know lah, maybe I'm just guessing kan. And then mak dia nak tinggalkan anak dia tau. Mak dia memang dah ada intention nak tinggal anak dia. So then eventually mak dia mati jugalah kan. Tapi point dia kat ni, mak dia dah macam selfish lah. Dia dah macam agaknya masa perang everyone is selfish. Agaknya masa perang itu yang and especially for I think mungkin Japanese, mungkin dia lagi serious lah that thing, because kita tahu patah Japanese punya ideologi yang kalau harakiri kan. Jenis yang style diorang ni, maruah dia terlalu tinggi tau. Dia letak maruah dia terlalu tinggi. So jadi benda-benda macam ni dia yang tak boleh terima tau. So dia macam cakap lah, mak dia tu pun memang dia sebenarnya, tapi dia tak beritahu jelas lah. Dia tak beritahu. Cuma kalau you read between the lines, sebenarnya nak cakap mak dia memang dah tak kisah pasal anak dia. Mak dia nak selamatkan diri je tu. Sama, ada satu scene tu dia tinggalkan 2 orang dekat rumah dia kan. Tak tahu mana mak dia pergi kan. Mak dia nak cuba nak lari tu kan. Mak dia cuba nak lari, tapi somehow mak dia terkorban dalam perjalanan jugalah kan. Nak tinggalkan anak dia. And then macam aunty dia kan. Padahal harta tu technically dia ambil harta daripada budak tu family kan. Tapi dia curi lah. Dia curi harta budak-budak tu untuk kegunaan dia sendiri kan. Dan budak-budak tu dia bagi benda-benda yang yalah. From her perspective, dia bagi tempat tinggal untuk budak-budak ni. Bayaran dia dah sepatutnya kan. Dia pun ada anak dia juga kan, ada husband. Yes, dia ada anak dia kan. Makanan, aku faham. Yes, and then of course they expect the abang untuk kerja kan. And then itu daripada story dah. I rasa macam cakap dia, bila I tengok cerita ni, I tak nak tengok lagi sekali lah. Honestly, I tak nak tengok lagi sekali sebab I rasa macam buat rasa macam marah dengan dunia ni. Macam dunia ni tak fair. Tapi itu hakikat lah. Itu reality lah. Itu reality. Kita tengok movie, selalunya kita nak
nak lari daripada reality, faham tak? Kita nak kita faham tak? Tapi cerita ni dia betul-betul bagi you on the face kata, this is reality lah. Kalau perang macam ni lah jadi kan. Agaknya macam ni lah rasa orang-orang dekat Palestin ke whatever, perang semua kan. Kat Afrika kan. Dia tak, dunia tu tak ada harapan untuk orang sebenarnya. And then dia pandai dia letak budak kecil as dia punya channel tu. Kan? Budak kecil yang innocent yang tak tahu apa kan. Buat kita tengok macam rasa macam kan. Macam tu lah. So daripada story itulah rasa dia powerful, dia nak tak tahu. Senang ke nak buat cerita macam ni agaknya? Ke memang kena go through physical punya apa ni? Experience baru you boleh create this kind of kan? Kalau nak buat cerita ni live action, maksudnya yang cantik, aku rasa high budget lah. I mean, dia pun ada live action juga. 2005 punya movie. Aku tak tengok. Kau tengok ke tak tengok? Series kan? agak kot lah. Tak, aku tak tengok. It's a movie lah. Live action movie version of Grave of the Fireflies. Jadilah. Tapi sebab dia Japan punya production, so possibly macam Godzilla je lah dia punya quality tu kan. Expertise. Okay, right. So Tak, rasanya apa ni, nak cakap pasal idea tu sebenarnya kadang-kadang filem animasi dengan filem live ni, filem Gunung Orang Betul ni, dia punya impact tu lain-lain. Sebab tu macam mungkin certain idea boleh buat animasi, certain sebab even dia kita guna orang yang sama tapi dia punya macam muka, physical touch, dia ada lain impact tau. So tapi cerita ni memang betul berkesan lah walaupun dia guna animasi. Terasa lah. And then sebab dia Japan kan, kita rasa close sikit lah dengan kita. I mean, zaman kita perang pun kita berperang dengan Jepun kan. Yes, betul. So okay, sebab pasal Jepun kan, kau ada perasaan macam even though kau cakap tadi kau tak puas hati kan, kau rasa macam tak fair. Tapi during that time Japan kat Malaysia. Japan menjajah tanah Melayu kan. Macam mana tu? Apa? Ada macam perasaan macam ada orang pun jahat juga dekat tanah Melayu kan. So betul. Tak, dari segi kemanusiaan lah kita fikir macam tak patut lah. Tapi Yalah, kalau sebab tu kalau dalam perang kan rasa lah anak dengan wanita dengan orang tua ni kita tak boleh apa ni. Kita kena selalu exclude diorang lah kan. Dia macam yang pergi perang lah the guys kan something like that. Tapi yang anak orang tua wanita ni selalunya diorang jadi diorang neutral lah, rasa macam tu lah. Dalam konteks diorang sepatutnya jadi neutral lah. Tak kira lah siapa, in this case siapa jahat, siapa baik. Boleh jadi macam cakap lah, dia history ni written by winners kan. Boleh jadi kita apa yang kita baca tu ialah yang ditulis oleh pemenang kan. Mungkin bukan relatif macam tu, something like that lah. Kita tak lalui that saat lah. Mungkin kalau kita tanya orang-orang tua, mungkin diorang tahulah. Tapi daripada segi konteks tu, yalah, something like that lah. Rasa macam yalah. I mean, dia pun tak sentuh banyak sangat perang tu lah, pasal perang tu dia tak sentuh. Okay, askar mana jahat, askar mana baik. Dia tak cakap pun Japan baik dalam ni. Baik, yes. Dia nak capture dia suasana tu je. Aku ingat sekali kau ada cakap lu, Zaf, yang kau cakap selalu macam animation ni dia macam heavy tau. Tapi bila kau cakap ada tak macam contoh, of course lah kita yang cerita yang bila kau cakap heavy tu apa maksud kau heavy lah? Maksud dia complicated daripada segi storyline lah macam tu lah. Macam macam multiverse lah. Multiverse ni macam tu lah. Bukan daripada segi dia punya theme of the story lah. Maksud kau macam tu lah. Tak, dia punya tema time anime ni. Okay. I mean Ghost in the Shell pun consider very heavy. Kan? Dia ada layer. Dia punya cerita tu, Ghost in the Shell tu. Akira is very heavy. And it's not about motor cantik or some. Tapi kenapa kau refer pada anime? Kenapa kau tak refer? Maksud aku kenapa kau macam soalan macam cakap anime ni dia selalu macam compare to normal punya live action, anime dia selalu lagi macam tu ke kau rasa? Selalu anime dia macam tu lah, dia heavy.
Kadang-kadang benda yang Okay. dia main dengan kau punya minda kan, kau kena tengok apa yang dia nak sampaikan tu. It's very Sampaikan. deep lah selalunya. That's why susah kau nak enjoy that type of movie lah. Dan lepas tu dia anime, so dia boleh buat apa yang dia nak buat lah. Dari Tak segi ada limitation lah. there's no limit. tak logik pun Dari tak apa. segi visual pelik-pelik keluar. Betul. Betul lah. True. Yalah. Alright, okay, faham. Okay, let's talk about the main characters lah dengan dia punya apa ni. Macam mana dia macam mana, I mean budak dua orang tu kan. Dia present as a kid tu, you guys rasa apa ni? Logik ke budak-budak tu pun nak pergi duduk seorang diri kat dalam hutan tu kan? Of course lah kita faham dalam keadaan perang tu mungkin lain lah, tapi still dia rasa logik lah dia orang bila budak tu rasa dia ditindas oleh makcik dia macam kan? Ya, aku rasa logik. Macam kau cakap lah, kita tak tahu dia umur dia berapa lah, kita tak boleh estimate lah, tapi sekurang-kurang kita tahu dia budak kan, kita ni budak ni kan, dia pergi duduk hutan kan. Lepas tu dengan apa ni, macam mana, what do you think Nabila? Pada aku macam logik je sebab waktu orang desperate, everything can happen, everything can be anything, like orang baik boleh jadi jahat, orang jahat boleh jadi baik. Macam makcik dia, kita tahu walaupun dia relatif, dia masih ada sifat selfish dia kat mana. And then even kan ada masa dia dia kutip sesuatu masa kat jalan kan ada orang asing yang nampak dia, macam dia tunjuk, orang yang tak kenal pun kadang-kadang boleh tunjuk dia punya kindness, macam tu lah. So pada aku duduk watak dia macam relevan lah juga. Sebab lagi satu, how attached brother tu, dia memang takkan tinggalkan adik dia lah kot walau apa jadi. You rasa kasih sayang abang adik tu boleh present tak masa dia I think yes, because dia know tau at that time kalau dia lepaskan adik dia yang terlalu kecil macam tu, dia memang takkan survive. So sebab mak dia pun still dah tinggalkan. Cuma I memang tak faham yang earlier tu kenapa mak dia nak pergi shelter asing-asing. So yang selain daripada tu, kalau I pun ada adik seorang, I akan jaga juga kot walaupun keadaan memaksa. Dia macam, I rasa bonding tu mungkin wujud sebab adik dia tak boleh nak berdikari. So kalau dia boleh berdikari, mungkin kita akan pentingkan diri jugalah. Dia dapat tak present yang bila you tengok, you memang rasa that apa ni, karakter abang adik tu lah boleh rasa lah dia. For me, daripada segi dialog yang dia keluarkan, daripada skrip yang dia gunakan tu, rasa macam abang adik lah. Dia believable lah untuk dia. Both karakter ni macam lah. The reason nak tanya benda ni, because kalau macam kita tengok cerita Bobo Boy kan, cerita Bobo Boy atau cerita apa ni, Agent Ali atau cerita Upin Ipin kan, saja bring up cerita animation lah, sebab mungkin kalau physically live action kita boleh I think sepatutnya that the presentation of the character is better kalau live action kan. Tapi daripada segi anime mungkin macam cerita, kalau you tengok cerita Agent Ali, ada satu scene yang dia tunjuk dia sayang kat mak dia tu, ingat tak? Bila tengok Agent Ali kan, adakah scene macam tu boleh compare dengan you boleh tengok sayang tu pada mak tu dengan adik-beradik yang sayang tu, adakah you get what I'm trying to say kan? You rasa that macam kalau I tengok Agent Ali, I tak adalah rasa this, I tahu dia rasa dia sayang, tapi dia tak bagilah begitu banyak impact pada I yang dia memang betul-betul sayang mak dia. I rasa bonding dia sangat kuat lah, karakter adik dengan abang dia tu. Rasa macam masa dia nak kerja tinggalkan adik dia, demam, pasal dia demam. Masa dia kena cari kerja atau dia kena cari makan untuk adik dia yang sakit tu kan, dia macam boleh rasa sedih, boleh rasa yang dia tu memang sayang lah adik dia, walaupun cerita tu kartun je, cerita anime je. Itulah kartun je kan. Tapi rasa lah boleh lah. Sebab Zaf, dari sana tadi sebab Zaf cakap dia tak rasa sangat. Sebab tu nak tahu. Kalau you tengok Agent Ali tu, tengok mak dengan anak tu kan, hubungan anak dengan mak lah, anak dengan mak, you rasa, sebab itu if I'm not mistaken antara key point cerita Agent Ali lah, that relationship lah mak kan. Kan. So compare tu yang cerita yang Grave of the Fireflies ni, aku mana lagi aku pilih Agent Ali punya scene lah.
Aku rasa You rasa tu lagi real lah dia dia present punya that connection sayang tu. tu. Okay. And then maybe because that one pun bahasa Melayu kan, so kita dapat feel lebih lah sebab kita faham. Okay. Sampaikan tu lah. Macam ni dalam bahasa Jepun. Tapi in general it's believable character lah between adik dengan abang dia ni. And then they portray that budak kecil tu pun orang yang innocent, sometimes dia tak faham keadaan sekarang kan. Keadaan masa keadaan tu. So adalah dia tunjukkan yang budak kecil ni sometimes dia macam a bit naif, macam kadang-kadang macam selfish pun ada kan. Kau nak ni, kau dah tahu tak terperang ni kan. Betul. Tapi okey lah sebab dia budak kecil, dia tak tahu. And so abang dia kena simpan rahsia yang mak dia dah mati kan. Anak adik dia tak faham benda tu. Tapi adik dia pernah tanya kan, betul ke kalau mak kita mati, macam tu lah. So, dia macam very innocent cakap, oh betul ke kalau mati macam ni ke? Macam tu, dia sedih lah juga mak dia mati. Macam tu, macam what the. I ingat situ betul. Benda-benda macam tu ya, rasa macam, uish. Sedih kan? Dia memang saja nak raise that. Dia memang saja tunjukkan that scene tu untuk bagi kita tengok, budak dia tak faham. So dia rasa mati tu macam something lah, tapi dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa tu mati, tapi dia rasa mati tu macam something lah. Kita kata, uish, gila ni memang betul-betul budak-budak akan tanya soalan macam tu lah rasa. Sekarang contoh, I think recently kita ada satu artis popular baru meninggal dunia kan. Shuib kan, wife dia baru pass away. First day dia explain kat anak dia tau, Shuib tu kan. Shuib tu dia explain kat anak dia. Anak dia masa dia macam blur-blur lah, what's going on kan. Lepas tu recently kita dengar lagi news anak dia masih still nak cari mak dia. Macam anak dia tak faham apa tu mati tau, something like that tau. Kan, tak faham apa. So I guess dia kan boleh tengok dia budak-budak lah, dia boleh bring up that character budak-budak tu dengan baik lah. Macam dia berani, and then dia bukan exaggerate lah. I tak rasa dia exaggerate karakter budak-budak tu. Memang dia rasa dia buat buat kajian ke tu. Tanya dia kena lalui. I mean even karakter abang dia tu even though dia macam dia nak tunjuk yang this character ni a bit mature, tapi dia still budak tau. So dia ada kelemahan dia. Pegang apa ni? So dia tunjuk yang this is not adult. That's why dia buat apa yang dia buat. Macam mana dia berfikir tu semua. This is very details lah dia pergi kat situ. Macam mana dia nak tunjuk teenagers yang terpaksa tanggung everything sekarang ni. Macam mana budak ni akan berfikir. Is it rational or not rational? And so dia tak adalah go macam ambil jalan mudah just buat that teenagers terus matang kan. No lah. It takes time for him, dia pun untuk belajar macam mana nak survive. Macam mana nak interact with people. Yes. Dia pun betul dia belajar. Yep, betul. So mari kita tengok daripada segi production cerita ni. I think of course lah you guys pandang rendah cerita ni because cerita ni anime kan. Kenapa anime tapi dia Bukanlah pandang rendah sebab kita tak expose sangat dengan benda ni. So betul cakap I think kita kena tengok cerita dia daripada apa yang dia cuba present, bukan medium dan cara dia present cerita ni lah. It could be like kira art yang dia cuba present daripada apa story tu lah kan. So what do you think about the production? Adakah okay, I'll just take it a bit more ni kan add a bit of value to the question. Adakah kita boleh capai that level of production means the animation is graphic music macam tu lah. Animation itself lah 1988 punya. Kita ada the skill untuk buat this type of animation. Our problem is writing. Kita skill boleh kan. Aku tak surprise lah kalau local studio came out with this type of animation. Aku tak rasa surprise. So in term of yelah tapi pada tahun apa macam mana?
Tak lah, betul. Okay, go. Tak, movie ni tahun 88 kan. So masa tahun 88 ni aku budak-budak selalu tengok kartun every Sunday, Saturday kan. So okay, ambil contoh kau tengok Transformers lah. Okay, jauh beza lah between Transformers tahun 80-an tu dengan movie ni kan. Dia punya animation tu lagi fluid kan. Dia punya audio dia, music dia. So aku tak ada masalah dengan dia punya production lah. It's a very kata high budget lah. Aku rasa boleh katakan high budget production lah. I mean this type of production Japan punya studio still pakai this type of production. Dia tak tukar dari dulu babe. Sama je. Macam mana masuk tu macam mana? Dia punya this type of animation work. Oh, okay. Mana pernah tukar. Macam ni je lah. Okay. Dia cuma maybe dia change from manual to digital tu je. Digital lah. Bila macam okay lah, itu mungkin macam cakap lah, mungkin kita tengok daripada segi post production lah guys kan. Agak je kan. Tapi daripada segi pre-production macam mana dia orang macam cakap lah, aku selalu tengok macam mana dia cuba present that benda tu visually lah. And then bagi aku dia berjaya lah. Daripada segi visual dia berjaya tunjukkan expression muka kan. Music tu kena bila dia ada certain scene tu dia of course lah dia being helped a lot by the story itself lah. Story tu bantu untuk elevate dia punya level of apa yang kita tengok lah kan. Tapi bila I tengok cerita Upin Ipin, Boy kan. Okay, in fact cerita Agent Ali, I personally tak rasa dia se-fluid cerita ni lah. Daripada segi dia buat animation tu, faham tak? Kau faham maksud aku tak? Tak tahulah, mungkin pasal dia pakai, yelah of course sekarang punya teknologi pakai dia punya gambar yang nak present tu macam bukan hand drawing sangat lah kan. Tak nampak macam hand drawing kan. Ini macam nampak macam hand drawn punya kan. Yalah, this is 2D punya animation. Agent Ali semua 3D. So 3D lah. 3D. Okay. Macam bukan 60, macam bukan 120 FPS lah. That is different kita cakap bukan material. Kita tak boleh different kita type tak of buat macam tu lah. Different type of products. Okay. Alright, okay. Tapi macam cakap lah, daripada segi bila you tak minat anime Nabila you tak minat anime. Tapi bila you tengok cerita ni, you still rasa ni anime lah. You still rasa ni anime lah. Ya. Yelah sebab apa? Okay, complete question first. You tak boleh? You tak boleh rasa, you tak boleh macam tolak tepi yang ini anime, tapi just because sebab kita tak ada gambaran jelas keadaan dan situasi tau. So it engage the audience, but somehow dia still ada macam ada, okay lah ni kita tak boleh nampak sangat, sebab tu kita still rasa tu anime lah. Tapi cerita dia dengan macam music plot dia punya cara digambarkan dalam graphic way, macam kita still boleh rasa lah situasi di situ. Cuma tak very in detail. That's why masih rasa gap between cerita ni dengan kita masih rasa di anime lah. Sebab Nabila lagi suka cerita yang orang lah, sebab kita nampak betul-betul nampak kalau pokok tu memang betul pokok, dalam pokok tu ada apa, kita boleh nampak very detail person, very detail situation. Kalau macam tu lah contohnya. Tapi still lah at this anime level, production yang music tu semua macam biasa je, very light. For me it's very light. Tapi sebab cerita ni membantu cara animasi tu senang diterima lah.
Okay, alright. Nak tanya satu soalan Kita tengok cerita Avatar kan. Cerita Avatar ni kita tengok. Dia Avatar ni dia CG je kan. Dia memang CG punya. CG. Kan CG adalah sikit betul-betul real life ni tapi dia mostly CG je. Cerita tu you tak rasa macam apa yang cakap tadi tak? You tak rasa macam faham kan you cakap you prefer tengok orang betul-betul berlakon kan. Tapi cerita Avatar dia bukan orang betul berlakon, dia CG kan. Adakah you rasa connected dengan cerita-cerita macam tu? Sebab ada certain at certain point. But just because dia Hollywood movie, and then one of the most successful movie, kita tak apa. kita terima. Bukan at some point kalau kita nampak benda tu in real life, kita akan rasa lebih kesan lah. Faham tak? At certain situation, angle, kita boleh terima lagi jenis anime, jenis science fiction yang tambah-tambah ni. At some point okay lah. Tapi ada certain adegan yang you rasa kalau lah dia you boleh nampak orang betul, you akan lebih dapat impact kot. Macam tu lah. Okay, alright. Okay, faham. Okay. Macam saya cakap lah, I rasa macam cerita ni tak ada beza pun dengan cerita Avenger sebenarnya. Avenger tu pun, faham tak? Dia cuma just because nampak ada satu manusia tengah buat something, padahal manusia tak boleh buat pun kuasa-kuasa semua tu kan. Tapi kita convince dengan apa dia buat. On the other hand, cerita ni dia just dia lukisan lah, just a picture kan. Dan I personally rasa I tak kisahlah macam mana dia present, as long as cerita tu sampai bagus kan cerita tu, and then dia berjaya deliver cerita tu, and in terms of production maknanya dia pandai lah. Dia macam Zaf cakap lah, dia bila dia buat anime ni dia tak ada limitation kan. Bila tak ada limitation kan, dia boleh be as creative as possible lah. Dan that's really good lah. That's benda yang apa ni, dia boleh control lah macam mana dia senyum, macam mana dia menangis kan. Dia kalau berlakon ni you kena bergantung pada pelakon tu punya skill dia macam mana. So ni dia memang in control of that thing as a whole lah kan. So macam tu lah. Yes. Right. Tapi cerita ni macam cakap lah, cerita ni acclaim lah memang. In fact kalau you guys baca dia punya ni memang It's a top 10 perfect movie lah. Cerita ni tak ada flaw pun sebenarnya cerita ni. From the start sampai habis. Adalah flaws dia sebab first dia kata dia dah mati dulu kan. This is the day I die. Then macam mana dia bercerita yang dulu-dulu tu? Tipu. Alah, so itu dia punya narrative lah kan. Correct lah. Itu flaws dia. you mesti you tak sedar dia dah mati awal kan. You terus sebab dia sekejap je sini kan. Sebab tu I replay tau. The first 2-3 minutes saya macam, did I die? Kan salah dengar. Sebab and then dia cerita, lepas tu dia cerita pasal hidup dia. Dan I jalan lagi sekali. Baru macam, mungkin dia flashback lah. Tapi, very very detail sampai cerita nak mati pun dia cerita. Tak sesuai untuk budak-budak tengok lah, basically. Anime sepatutnya ada perception yang budak-budak lah tengok kan. Kan? Cerita ni I don't think budak-budak sesuai untuk budak lah. Dia cerita ni. Dia bukan anime lah. Dia just animation. Dia bukan anime, yes. Okay. Dia bukan anime, yes, exactly. Dia bukan anime, dia bukan shonen, dia bukan apa-apa. Dia yang selalu kita shonen kan. Shonen ni Detektif Conan ke apa kan. Okay, alright. Ya, I suka But anyway, I think kita the reason I nak macam cakap suggest cerita ni because I nak tahu you guys punya view je lah apa tengok. Because I tengok macam ni I tak nak tengok sekali. I honest I tak nak tengok cerita ni sekali sebab bagi cerita ni heavy lah untuk I cakap. Tak boleh lah macam buat kan, macam I selalu cakap lah, cerita ni kita tengok untuk lari daripada reality. Tapi cerita ni dia betul-betul present your reality dekat face kan. Sebiji kena kat muka kan. Dia bagi stepek nak ambil kau kan. Kau nak hero menang je selalu nak kan. Cerita ni dia tak macam. So yeah, that's the reason lah I nak suggest you guys tengok. Nak tengok apa guys, you guys review. Nak tengok mana tahu Nabila nangis ke tak macam ni. Sedih, serius sedih. Alright. Okay. I think that's it. Kita boleh bagi markah lah pada cerita ni. Rating. Right. Markah rating kan. For me lah. Sebab I tak suka anime. I rasa tapi cerita ni berjaya engage lah dengan I.
sampai habis. And then I can still feel the impact, sedih, susah. I rasa lah walaupun dia kartun, walaupun dia anime. And then I rasa I nak bagi 4.5 kot. Cerita ni memang best. Serius. Best. You akan recommend kat orang tak? You akan recommend kat orang cerita ni? Yes, I can recommend. I will recommend. But I think I rasa kalau dalam masa terdekat I tak nak tengok lagi sebab I rasa impactful sangat lah. Macam no. Maybe sometime in future kalau I rasa I kena hargai orang, then I will tengok dia cerita ni balik lah. Okay. Okay, for me I bagi 5 lah sebab cerita ni. Tapi dia pelik tau. Dia cerita ni I suka tapi I tak suka recommend kat orang cerita ni. Macam I cerita ni best, perfect bagi I lah. Tapi I tak nak tengok lagi sekali and then I tak nak recommend kat orang. Sebab cerita ni bagi I rasa dia mungkin dia mungkin karakter I macam tu kan. Macam pelik kan. Kita dah bagi markah tinggi kat sini tapi kita tak nak tengok lagi sekali. Sampai macam tu. Betul. I akan suruh orang tengok lah tapi I takkan suruh dia repeat lah. I semua nak bagi dia tahu rasa macam ni lah realiti kehidupan ni sebenarnya. Okay, what about you though? Okay, aku macam aku cakap, it's a perfect movie pada aku. So it's a full mark lah, 5 star lah aku bagi untuk cerita ni. And in term of recommends tu, tak sesuai untuk Malaysia market. tak. Dia cerita ni bukan untuk semua orang. So kalau nak recommend pun, kau recommend kat someone yang really like film lah. Itu je lah. Just kalau tengok just someone yang suka tengok blockbuster je, diorang takkan suka. Okay. Diorang takkan suka cerita ni. Diorang takkan suka. Okay lah, okay, right. Okay. I guess that's it for this time punya session. Again, dia reflective of kita punya kemerdekaan jugalah cerita ni sebenarnya kan. I think a lot of people have gone through a lot of kita pun dalam time kan. Suasana peperangan. Terkurung COVID dah. COVID Mungkin ada orang yang really impacted with the COVID situation sekarang ni. Yes. Yang boleh portray the same story dengan cerita emotion, ni kan. Betul, I agree. And then yalah, I agree. Kita think from the spirit of kemerdekaan ni lah kan. Kita tak nak benda macam ni jadilah. Dunia ni memang heavy kan, especially perang lah. I think perang is one of the worst lah. Perang ni kan, selalu dah tengok dekat orang cakap selamba lah perang lah, kita boleh lawan lah. Tapi orang-orang cakap itu dia tak tahu apa maksud perang. Perang tu memang dia tak tengok cerita ni lagi. Tak ada buat kebaikan. Perang tu tak akan buat kebaikan lah. Dia just, I think I don't know lah, you guys ada mungkin your grandparents ke apa yang pernah go through war punya time kan. Mesti apa yang kita ada sekarang ni memang sangat berharga lah. Sangat kita perlu betul-betul lah Tolong lah appreciate kan. Jangan nak betul lah, tolong kan. Yes. Nak bagi Betul, kecoh-kecoh just lah, nak kan. nak grab power satu. Betul lah, tolong agree sangat kan. So again, hopefully this Merdeka gonna be another memorable Merdeka for us. Of course lah, tak ada the last 2 years kita ada perarakan apa semua kan. Tapi last 2 years last 2 years kan, betul kan? Dah 2 tahun lah. Dah 2 tahun dah kita ni kan. Happy Merdeka semua, happy celebration. Of course tak adalah kita buat meletup. Mercun ada tak? Ada ke mercun lah? Mercun ada. Raja ada mercun lah? Cuma orang tak pergi kan, kumpul lah kan. Keluar je lah. Kita happy with the 64th Merdeka ni. Hope you guys enjoy your break. And see you guys next week. Thank you Nabila, thank you Zaf. Thank you semua. Harap you guys can enjoy our podcast. Bye. Bye.